Salam sejahtera, kita bertemu lagi dalam berita Borneo Today TV malam ini. Lebih banyak sektor ekonomi di Sabah dibenarkan beroperasi mulai hari ini. Beberapa lagi sektor ekonomi dibenarkan beroperasi oleh Kerajaan Sabah mulai hari ini. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Abdal dalam satu kenyataan hari ini berkata, sektor yang dibenarkan beroperasi adalah peruncitan dan makanan dan pengangkutan awam. Kerajaan negeri juga membenarkan aktiviti rekreasi dan riadah kesihatan di taman-taman awam. Pelaksanaan semua aktiviti dalam sektor peruncitan dan makanan serta riadah hendaklah mematuhi prosedur operasi standard SOP Kementerian Kesihatan dan peraturan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa tempatan. Antara yang dibenarkan beroperasi bagi sektor peruncitan dan makanan ialah kompleks membeli belah, pasaraya dan pasaraya besar. Farmasi, butik, kedai serbaneka, dobi, kedai pakaian dan aksesori fashion, perabot, kedai emas, kedai elektrik dan elektronik, kedai buku dan alat tulis. Turut dibenarkan kedai handphone, komputer, hardware, makanan haiwan, bengkel kenderaan dan alat ganti, kedai cermin mata dan alat optik dan lain-lain kedai serta premis perniagaan runcit. Sektor makanan yang dibenarkan termasuklah restoran, medan selera dan pusat penjajah, gerai makan, food truck, pasar borong, pasar malam dan tamu. Sektor pengangkutan awam yang dibenarkan meliputi pengangkutan awam darat dan maritim serta logistik. Antaranya perkhidmatan teksi, kereta sewa, Grab, e-hailing, bas kereta api dan logistik darat pelabuhan. Aktiviti pengangkutan awam maritim meliputi perkhidmatan pelabuhan, jeti persendirian, jeti awam penumpang dan barangan, feri penumpang dan ro-ro domestik bagi sektor menumbuk labuan dan kudat Pulau Bangi serta bot penambang menumbuk labuan. Semua aktiviti sokongan yang berkaitan dengan sektor pengangkutan awam adalah dibenarkan. Sebagai permulaan, kerajaan negeri juga membenarkan aktiviti rekreasi dan riadah kesihatan di taman-taman awam. Persatuan Wartawan Sabah SJA merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Kerajaan Sabah atas pemberian bantuan kewangan khas untuk wartawan di negeri ini yang bertugas di barisan hadapan membuat liputan COVID-19. Presiden SJA Datuk Muguntan Vanar berkata, keprihatinan Ketua Menteri amat dihargai dalam mempertimbangkan permintaan SJA untuk membantu wartawan barisan hadapan yang membuat liputan pandemik itu. Lebih 200 wartawan di Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan mula menerima bantuan kewangan berkenaan sejak semalam. Bantuan ini juga tepat pada masanya kerana banyak syarikat media terpaksa mula mengambil pendekatan memotong pembayaran allowance dan gaji pekerja berikutan hasil pendapatan syarikat yang terjejas teruk, katanya dalam satu kenyataan hari ini. Sebagaimana petugas barisan hadapan yang lain, golongan wartawan juga berhadapan dengan risiko jangkitan COVID-19 yang mula menular sejak Januari lalu sehingga pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Datuk Muguntan berkata SJA begitu berbesar hati dan gembira dengan bantuan kewangan yang disediakan memandangkan ia dapat memenuhi beberapa keperluan wartawan dan keluarga masing-masing terutama mereka yang mahu menyambut Aidilfitri tidak lama lagi. Sebelum ini, Ketua Menteri bersama beberapa Menteri Kabinet termasuk Timbalan Ketua Menteri, Datuk Christina Liu dan Menteri Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk Frankie Poon serta Petronas dan Repsol turut menyumbang pelitup muka dan cecair pen sanitasi tangan yang sangat diperlukan petugas media semasa bekalan peralatan berkenaan tidak mencukupi di pasaran. Kesukaran hidup penduduk pedalaman di Kampung Sinakut, Tunku Lahadatu yang majoritinya nelayan akibat penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP mendapat perhatian Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Pos Maritim Felda Sahabat yang menyampaikan sumbangan kepada 20 keluarga di kampung itu kemarin.
Pengarah Zon Maritim Lahad Datuk, Komander Maritim Abdul Muhammad Muhammad Saleh berkata, sumbangan itu diberikan bagi meringankan beban penduduk di situ. Sumbangan barangan keperluan seharian termasuk beras, minyak masak dan tepung disampaikan Ketua Pos Maritim Felda Sahabat, Lieutenant Madya Maritim R. Nila Megan. Program amal ini juga mengeratkan lagi silaturahim antara penduduk setempat dengan APMM, katanya. Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB secara berperingkat di Sabah adalah untuk memastikan kerajaan negeri dapat menentukan langkah-langkah pencegahan sebaik mungkin demi keselamatan rakyat. Setiausaha Agung Parti Warisan Sabah, Datuk Loreto Padua Junior berkata, pendekatan berhati-hati itu bukan bermaksud Ketua Menteri melakukan pusingan you dalam membuat keputusan, sebaliknya beliau mengambil langkah bijak dan tidak terburu-buru. Sehubungan itu, Datuk Loreto membidas kenyataan Ketua Penerangan Parti Bersatu Sabah, PBS, Datuk Johnston Bangkuai yang mendakwa Datuk Seri Muhammad Syafiee tidak konsisten dalam membuat keputusan. Katanya, Datuk Johnston Bangkuai mungkin kekurangan idea untuk mempertahankan keputusan kerajaan pusat berhubung pelaksanaan PKPB. Tegas Datuk Loreto, isu itu tidak perlu dipolitikkan kerana Ketua Menteri telah memberi penerangan bahawa kerajaan negeri memandang serius berkenaan dengan keselamatan serta kesihatan rakyat Sabah lebih daripada ekonomi. Kerajaan negeri perlu meneliti dan mengkaji sedalam-dalamnya sebelum melaksanakan PKPB. Tidak ada istilah U-turn di sini kerana keputusan yang dibuat oleh kerajaan dengan membenarkan sektor pertanian dan perhutanan dibuka hanya apabila kajian terperinci telah dijalankan, katanya dalam satu kenyataan. Kerajaan Sabah sejak semalam telah memberikan beberapa kelonggaran kepada sektor ekonomi tertentu untuk beroperasi. Kebenaran tersebut bagaimanapun perlu menuruti langkah-langkah pencegahan yang diarahkan untuk memastikan wabak COVID-19 dapat dihapuskan. APCO menyatakan rasa kesal dengan pemimpin pembangkang di Sabah yang kelihatan begitu cenderung menangguk di air yang keruh. Ketua Penerangan APCO, Albert Bingkasan berkata, pandemik coronavirus COVID-19 yang menjangkiti lebih 4 juta orang dan menyebabkan hampir 300,000 kehilangan nyawa di seluruh dunia adalah amat serius. Sehubungan itu, katanya, kenyataan Ketua Penerangan PBS, Datuk Johnston Bangkuai yang memperlekehkan keputusan Sabah yang pada awalnya tidak melaksanakan PKPB adalah satu publicity murahan yang sangat tidak kena pada tempatnya dalam saat-saat genting sebegini. Tegas Bingkasan yang menjadi keutamaan ketika ini ialah menyelamatkan nyawa, keselamatan dan kesihatan rakyat Sabah manakala ekonomi yang sudah pun merundum boleh dibangunkan kembali. Bingkasan mempersilakan Johnston dengan segala kepakaran beliau untuk membuat satu lagi kenyataan akbar membidas juga 8 lagi negeri yang juga enggan melaksanakan PKPB. Kehadiran pesawat kargo kedua terbesar dunia Antonov AN-124-100 buatan Ukraine seberat 181 tan di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu KKIA mengujarkan warga bandaraya ini. Pesawat sepanjang 69.1 meter dengan ketinggian 21.1 meter bersamaan bangunan setinggi 7 tingkat dan mempunyai 24 roda pendaratan ini dilaporkan membawa muatan drone dari Amerika Syarikat. Pesawat 4 enjin ini mampu membawa muatan seberat 150 tan dengan kelajuan maksimum 865 km sejam. Dengan sayap sepanjang 73.3 meter, tangki minyaknya mempunyai kapasiti sehingga 350,000 liter. Hanya terdapat 55 pesawat Antonov AN-124-100 di dunia. Peminat penerbangan di sekitar Kota Kinabalu tidak melepaskan peluang melihat dengan lebih dekat pesawat gergasi ini yang berlepas di KKIA petang tadi. Kali terakhir pesawat Antonov AN-124-100 ke Kota Kinabalu adalah pada September 2018 dengan kedatangan sebelum itu pada 2014. Harga seunit pesawat ini lebih 400 juta ringgit. Saudara, semakin awal anda melakukan sesuatu pekerjaan, maka semakin awallah anda melihat keberhasilannya. Salbinus Haribun, VTTV.